A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal أو أظلم أو أظلم أو أجل يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Baik, semalam kita ada sebut beberapa perkara berkaitan dengan nikah. Antaranya makna nikah dari segi lughah dan juga dari segi syarak. Jadi kita sebut makna nikah dari segi lughah diitlaqkan ataupun digunakan pakai dengan makna ad-dhammu, dan digunakan pakai dengan makna al-wat'u, dan digunakan pakai dengan makna al-aqdu. Digunakan pakai dengan makna ad-dhammu dengan makna himpun. Digunakan pakai dengan makna al-aqd dengan makna al-wat'u, jima', dan digunakan pakai dengan makna al-aqdu, akad. Dan disebut dalam bahasa Arab tanakahatil asjar idza tamayalat fatu wa dhamma ba'daha ba'dan. Yang ni apabila pokok bernikah. Maksud pokok bernikah apa? Pokok tu dah dia condong dia condong dan juga dia terhimpun sebahagiannya dengan sebahagian yang lain. Maka disebut dalam bahasa Arab tanakahati al-mar'ah. Itu dari segi lughah. Adapun dari segi syarak, nikah dengan maksud aqdun yatadammanu ibahatal wat'i. Aqdun yatadammanu ibahatal wat'i bilafzi inkah au tazwij au tarjamatihi, iaitu akad yang mengandungi keharusan berjima dengan lafaz inkah. Contohnya wali kata kepada pengantin ankahtuka ibnati. Ataupun dengan lafaz tazwij, wali kata zawwajtuka ibnati, aku mengahwinkan kamu dengan anak aku. Ataupun dengan terjemahnya, ataupun dengan terjemah lafaz inkah, ataupun dengan terjemah lafaz tazwij, aku nikahkan dikau fulan bin fulan dengan si fulan ni dengan mas kahwin sekian-sekian. Itulah macam dibuat di Malaysia ni. Itu maknanya dengan terjemah lafaz inkah dan terjemah lafaz ataupun terjemah lafaz tazwij. Baik. Jadi itu Allah sallallahu alaihi Muhammad nikah pada syarak, iaitu akad yang mengandungi keharusan untuk berjima, iaitu faedah daripada akad tersebut halal untuk pihak lelaki tersebut untuk istimta', berseronok dengan isteri tersebut, tapi dengan lafaz inkah ataupun dengan lafaz tazwij ataupun dengan terjemah lafaz tersebut. Jadi dalam bab nikah ni memang disyaratkan lafaz yang tertentu ni, iaitu lafaz tazwij ataupun lafaz inkah. Maka tidak boleh digunakan lafaz lain. Contohnya dia kata wahabtuka ibnati, aku bagi kepada kamu anak aku, dengan makna nikahkan. Ataupun dia kata malaktuka ibnati, aku milikkan kamu anak aku, dengan mana dia nak tazwij ataupun inkahkan, pun tak boleh juga. Dia kena dengan lafaz tazwij dengan juga dengan lafaz inkah. Itu makna wasala Sayyidina Muhammad, makna nikah dari segi syarak. Kemudian ulama khilaf, adakah kalimah nikah merupakan wasala Sayyidina Muhammad haqiqah, merupakan haqiqah fil aqdi majazun fil wat'i. Boleh faham kan? Adakah kalimah nikah merupakan dengan makna hakikat pada akad, dan nikah dia merupakan dengan makna wati', tapi makna dia makna majaz, ataupun sebaliknya, yakni nikah dengan makna wati' itu adalah hakikat, dan nikah dengan makna akad itu majaz. Boleh faham? Yang ni ulama khilaf, adakah nikah dengan makna akad itu adalah makna hakiki,
dan nikah dengan makna wati' itu adalah makna majaz. Ataupun sebalik. Dengan makna nikah dengan makna wati' itu makna hakiki, dan nikah dengan makna akad itu makna majaz. Jadi di situ khilaf antara ulama lah. Yang muktamadnya nikah dengan makna akad itu adalah makna hakiki. Dan nikah dengan makna wati' itu adalah dengan makna majaz. Itu antum boleh tengok semalam anda tak masuk, lupa. Dalam wan nikah yutlaqu lughatan ala dhamm, boleh baca sampai bawah. Baik, cuma kita ulang sedikit lah. Kemudian nikah ni hukum asal dia rukun dia ada 5, iaitu zauj, suami, zaujah, isteri, wali, kemudian dua orang saksi dan juga sirah. Jadi 5 ni rukun bagi nikah. Dan setiap rukun ni ada syarat-syarat dia. Nanti kita akan masuk kepada syarat-syarat rukun-rukun tersebut. Dan hukum asal bagi nikah adalah harus. Hukum asal al-aslu fin nikah al-ibahah. Adapun istihbab itu arid. Istihbab itu arid. Sebab tu ulama Ibnu Hajar dan juga Allahumma salli sayyidina Muhammad, Ibnu Hajar dan juga Imam Ramli khilaf masalah orang bernazar. Orang nazar dia nak menikah untuk memelihara diri dia ataupun untuk menghasilkan anak. Kan? Jadi pada surah istihbab ni kata Ibnu Hajar sah nazar dia. Adapun kata Imam Ramli dia punya nazar dia tidak sah kerana melihat kepada asal hukum nikah itu adalah harus. Jadi bila hukum nikah tu harus, maka nazar ni berlaku pada perkara-perkara ta'ah ataupun kurbah, bukan pada perkara harus. Jadi tak sah dia punya nazar. Di situ berlaku khilaf. Dan juga kita sebut semalam pembahagian hukum berkahwin ni bagi orang laki-laki kita bagikan kepada dua, sama ada orang tu ta'iq ataupun ghair ta'iq. Ta'iq ni raghib, dia berkeinginan untuk berkahwin. Jadi sama ada dia berkeinginan untuk berkahwin atau tidak berkeinginan untuk berkahwin. Kemudian setiap satu ni pecah dua bawah dia. Yang ni pecah dua, yang ni pun pecah dua. Ta'iq yang mampu perbelanjaan isi kahwin dengan makna dia ada mahar hal, dan juga dia ada nafkah hari perkahwinan dan juga malamnya, dan dia boleh bagi dia boleh juga bagi kiswah pakaian musim ataupun waktu dia memiliki perempuan tersebut. Kalau musim sejuk, baju musim sejuk. Kalau musim panas, baju musim panas. Ataupun dia tidak mampu. Jadi kalau orang ni ta'iq dan juga dia mampu, maka hukum dia di sisi dia ni mustahab. Ini yustahabbu lahu an-nikah. Yustahabbu lahu an-nikah. Sebab tu disebut dalam Zubat sunnah li muhtajin mutiqin lil uhab. Dia kata disunatkan orang yang sunnah li muhtaj, orang yang berhajat kepada nikah. Lepas tu mutiqin lil uhab, dan juga dia mampu kepada perbelanjaan isi kahwin. Sunat nikahu bikrin, sunat untuk menikahi perempuan dara zati dinin wa nasab, perempuan yang ada agama dan juga nasabnya baik. Jadi itu disebut oleh sahibu Zubat lah di awal di awal bab nikah. Adapun ghair ta'iq, adapun ta'iq yang ghair wajib, maka yang muktamad dalam mazhab kita la yustahabbu, yustahabbu tarkuhu. Disunatkan untuk ditinggalkan nikah. Dan Imam Nawawi agak mubalaghah sikit dalam syarah Muslim, dia kata makruh. Kemudian kita pergi kepada ghair ta'iq. Ghair ta'iq juga terbagi kepada dua, wajib dengan ghair wajib. Yang mampu ataupun tidak mampu. Yang tidak ada keinginan untuk berkahwin dan tidak mampu, kena makruh. Semalam. Dan bagi yang wajib dia tu ghair ta'iq tapi wajib pun terbagi kepada dua, bihi illah ataupun laisa bihi illah. Kalau bihi illah hukum dia makruh, kalau laisa bihi illah terbagi kepada dua, muta'abbid ataupun ghair muta'abbid. Kalau muta'abbid dia ahli ibadah, maka afdalnya dia teruskan ibadat yang dia lakukan.
Kalau dia ghair muta'abbid, maka afdal di sisi dia adalah menikah. Itu bagi laki-laki. Adapun bagi perempuan disunatkan nikah di sisi mereka pada 3 keadaan, iaitu perempuan tu memang berhajat kepada berkahwin, maknanya dia berkeinginan untuk berkahwin. Yang kedua, kerana dia berhajat kepada nafkah. Dan yang ketiga, dia bimbangkan orang-orang jahat ni ganggu dia. Orang jahat ganggu dia bila tidak bersuami. Bahkan kata ulama, wajib kalaulah dengan bersuami mampu menegah kejahatan-kejahatan al-fajarah tersebut, orang-orang jahat tersebut, wajib dia kahwin. Itu 3 keadaan disunatkan berkahwin bagi perempuan. Kemudian kita sebutkan semalam ciri-ciri perempuan yang nak dikahwini. Jadi disebut semalam ada dalam 6 cirilah. Yang pertamanya, isteri tersebut dara, anak dara. Yustahabu kaunu zaujah bikran. Itu yang pertama. Kecuali kerana ada keuzuran. Seperti dia lemah alat dia untuk merobek ataupun mengoyak darah perempuan tersebut, ataupun dia ada hajat yang dia perlukan kepada seorang perempuan yang memang pandai mengurus, lepas tu ada pengalaman yang lebih berusia, seperti mana sahabat Nabi Jabir radhiyallahu taala anhu yang kahwin dengan sayyib. Kita kata janda lah bahasa kita. Nanti kita akan tengok dia punya takrif dari depan nanti. Kahwin dengan sayyib, dan Nabi kata mudahnya mafhum dia, awak tak kahwin dengan dara. Jadi dia kata, aku tak maulah ayah aku mati pada peperangan Uhud dan dia meninggalkan 9 orang anak perempuan. Jadi aku tak mau berkahwin dengan perempuan yang sama dengan mereka. Jadi aku nak seorang perempuan yang boleh mengurus mereka ni. Jadi di situ pun dalam perkahwinan tu ada gharat. Bukan semata-mata nak mut'ah, nak ambil keseronokan daripada perkahwinan tersebut. Tu yang pertama, iaitu kaunu zaujah tu bikran. Yang kedua, kaunu zaujah tu dayyinah, orang yang ada agama, bukannya fasiqah. Maknanya perempuan tu bukan perempuan yang fasiqah, orang yang tak semayang ataupun bermunah mudah dalam bab semayang, ataupun tidak menutup aurat, ataupun minum arak contohnya, kan. Kecuali dia nak dakwah perempuan tu, itu lain lah. Cuma kita kata asal, kita kata ciri-ciri yang disebut ni, itu masuk bab lain. Tu dia nak dakwah ke apa ke, itu lain lah. Mafi muskilah, tidak ada masalah. Kemudian jamilah. Semalam tu kan, tengok Azimi kita punya cetakan, kaunuha dayyinatan la fasiqatan. Lepas tu wa jamilah ke jamilah terus? Jamilah terus. Jamilah terus. Dia sebab nak perasan nak silap semalam, nak baca la fasiqatan jamilah. Maknanya bukan perempuan yang fasik yang cantik. Maknanya mafhum ni apa? Perempuan yang fasik tak cantik tak apa pula. Jadi la fasiqah, maknanya kaunuha dayyinatan la fasiqatan. Jadi keadaan perempuan tu yang ada agama, bukannya perempuan yang fasiqah. Lagi pula perempuan tu jamilah, cantik. Kemudian perempuan cantik ni, cantik itu dari segi uruf ke ataupun cantik di sisi lelaki tersebut? Di sini ada khilaf. Kata Imam Ramli, cantik itu uruf. Jamilatan urfan indal alamah Ramli. Maknanya kalaulah seorang perempuan tu, uruf orang ramai kata dia cantik. Tanya si fulan kata cantik, kata si fulan kata cantik, kata si fulan kata cantik. Uruf kata perempuan tu cantik. Perempuan macam tu lah yang digalakkan, ciri-ciri yang digalakkan untuk dijadikan calon isteri. Adapun kata Syekh Az-Zayyadi, dia kata bukan uruf. Dia kata tabiat seorang perempuan tu. Maknanya di sisi orang yang nak berkahwin tu, di sisi dia perempuan tu cantik. Walaupun di sisi orang lain hodah. Tu pun dah, yang tu maksud dia. Cantik kat situ maknanya di sisi orang yang nak berkahwin tersebut. Yang ni bihasab tabi'ihi, orang yang nak berkahwin.
Kerana khabar as-sahihain lah, tunkahul mar'atu li arba'in. Dinikahi perempuan itu disebabkan 4 perkara, lima liha wa jamaliha wa lihasabiha wa lidiniha. Jadi 4 perkara ni antara sebab perempuan itu dinikahi. Ada kalanya dinikahi perempuan itu kerana harta, ataupun kecantikan, ataupun kedudukan, ataupun kerana agama dia. Kemudian irsyad daripada agama, daripada syarak, fazfar lidzatid-din, pilihlah perempuan yang beragama. Taribat yadak, nescaya kamu akan beruntung. Jadi taribat yadak tu maksudnya iltasaqat biturab. Lekat dengan apa ni, tangan tu lekat dengan turab, dengan pasir, dengan tanah. Maksud dia apa? Kinayah daripada kefakiran, fakr. Seolah-olah cakap macam maksud dia apa? Yani faka'annahu qala, seolah-olahnya Nabi cakap apa? Iftaqarta in lam taf'al. Kamu akan jadi berhajat ataupun fakir bila kamu tidak melakukan. Wastaghnaita, dan kamu jadi terkaya jika kamu buat. Maknanya kamu beruntunglah kalau kamu buat. Maknanya kalau kamu pilih perempuan tu yang beragama, maka kamu akan beruntung. Jadi berapa dah sifat ni? Bikran, dayyinah, jamilah. Lepas tu jamilah pun memang kita pilih cantik, tapi bukan terlampau cantik. Terlampau cantik yang mana mata-mata orang lelaki ni akan terfokus ke arah perempuan tersebut, yang menyebabkan mata-mata ni cantik dia yalfit nazaran nas, dia orang kata memalingkan pandangan orang ramai. Betul dia kata la jamilatan la bari'atal jamal li'annaha tazhu 'alaiha bi jamalihal bari' wa tamuddu ilaihal a'yun ghaliban. Habis. Dan wa kaunuha waludan. Itu yang keempat. Ciri-ciri perempuan yang keempat. Maknanya keadaan perempuan tu, isteri tu, bakal isteri tu perempuan yang subur. Waludan ni maknanya dia mampu melahirkan ramai anak. Kita kata yang subur lah. Perempuan tu subur. Lepas tu nak tahu macam mana subur tak subur, kahwin pun tak lagi. Iaitu dengan melihat kepada akorib dia. Dengan melihat kepada kaum kerabat dia. Jadi wa yu'rafu kaunul bikri waludan bi aqaribiha. Dengan melihat kepada dengan melihat kepada kaum kerabat dia. Jadi di situ kita dapatlah ada alamat bahawasanya bakal isteri ini, perempuan ini juga adalah seorang yang insya-Allah seorang yang subur. Waludan bi aqaribiha, lepas tu wadudan. oh, wadudan. Sini wurudan. Tu pelik ya. Wadudan ah. Wadud. Wadud ni wood. Dia orang yang pengasih. Perempuan yang pengasih lah kita kata. Penyayang. Pengasih, penyayang. Wadud. Itu berapa dah tadi? 4, 5 lah. Bikran, dayyinah, jamilah, walud dan juga wadud. Dia orang yang penyayang. Sebab apa? Sebab Nabi kata li khabar tazawwajul waludal wadud. Kahwinlah kamu akan perempuan yang subur dan penyayang, sifat dia. Fa inni mukathirun bikumul umam yaumal qiyamah. Jadi ini 5 ciri-ciri orang perempuan untuk dijadikan isteri. Yang kena balighah, perempuan yang dah baligh. Perempuan yang dah baligh. Illa lihajati khifatil mahar. Kecuali kalau ada hajat lah. Sebab perempuan yang dah baligh, jadi mahar dia agak mahal. Isi kahwin dia, mas kahwin dia agak mahal daripada perempuan yang belum baligh. Jadi dia memilih perempuan yang belum baligh. Kerana ada hajat supaya isi mahar tu, isi kahwin tu lebih rendah. Balighah. Dan sekarang ni jadi isu lah. Baik. Kemudian yang ketujuh, la mutallaqah. Dia tu tidak diceraikan.
Maknanya bukan perempuan yang dicerai suami. La mutallaqah yarghabu fiha mutallikuha aw targhabu hiya fihi aw targhabu hiya fihi. Dan yang ketujuh, perempuan tu bukan perempuan yang diceraikan, yang mana suami yang menceraikan dia tu, bekas suami itu masih berkeinginan bagi kepada bekas isteri dia, ataupun bekas isteri tadi masih berkeinginan kepada bekas suami dia. Yarghabu fiha fil mutallaqah tu mutallikuha, maknanya suami yang menceraikan dia masih berkeinginan. Sebab kadang-kadang suami isteri ni ada yang duduk dekat bergaduh, lepas tu dah berpisah, bercerai, mulalah jadi rindu pula. Suami rindu balik kat isteri, isteri rindu balik kat suami. Jadi suami duduk teringat kat isteri balik, duduk basuh baju, masak, layan dia dan sebagainya, jaga anak-anak. Lepas tu isteri pun teringat, mula kesorangan. Ni macam-macam lah. Tapi duduk sama-sama gaduh. Jadi duduk sama-sama ni bakat duduk gaduh. Tapi bila duduk jauh, jadi rindu. Kan? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi, ni masalah ni lah kita sebut sini. Jadi, bukan mutallaqah yang mana suami dia masih berkeinginan kepada dia. Dan dia juga masih berkeinginan kepada bekas suami dia, bekas suami tersebut. Sebab nanti kalau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kalau kita kahwin dengan dia, jasad dia dengan dia tapi hati dia dengan suami lama. Dia masih teringat, terfikir kehidupan dia yang dulu. Jadi yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang mustahabnya, yang digalakkannya calon isteri itu bukanlah bukan mutallaqah. Itu 7. Yang ke-8, dzata nasabin tayyib. Yang ke-8 iaitu perempuan tersebut mempunyai nasab keturunan yang baik. Bukan nasab keturunan yang baik, la binta zina wala binta fasikin. Jadi perempuan tu bukanlah perempuan anak zina, dan juga bukanlah perempuan tu anak bagi seorang lelaki yang fasik. Sebab tu kadang orang tengok juga ayah. Tengok juga ayah perempuan tu lah, nak tengok keluarga perempuan tu. Dia ni keturunan yang baik-baik ke, ataupun Allahumma salli ala sayyidina sebaliknya. Wa misluhuma al-laqitah, dan seumpama anak zina dan juga anak perempuan yang hasil daripada zina, dan juga anak perempuan daripada lelaki yang fasik, iaitu budak, anak pungut. Anak pungut. Dan orang yang waman la yu'rafu laha abun, dan perempuan yang tidak diketahui baginya ayah, tak tahu ayah dia siapa. Macam kalau sekarang ni kan anak zina sekarang ni, itu pun itu kita panggil anak zina lah. Anak zina pun ada yang diketahui ayah, tapi ayah dia tak mau tabar pun yang tu. Jadi boleh jadilah dalam peperangan ke, kalau dulu-dulu jadi orang tak tahu siapa ayah bagi perempuan ni. Mak dia pun dah tak ada dah. Jadi ayah dia pun tak tahu siapa, dia pun tak tahu ayah dia siapa, mati dalam peperangan ke, contohnya. Orang yang tidak diketahui ayah. Tu yang ke-8. Li khabar takhayyar apa? Zimi? Takhayyaru. Oh, takhayyaru. Dia nuskah ni dia ni sikit banyak salah sebab ni nutfakum. Jadi kata pilihlah linutfikum linutafikum. Dia letak baris kan? Ya jamak nutfah. Nutaf. Takhayyaru linutafikum. Maknanya pilihlah pilihlah benih-benih kamu. Takhayyaru linutafikum. Tu apa dia? Berapa dah? 8 kan? 8. Ni yang ke-9. Ghaira dhati qarabatin qaribah. Perempuan tu bukan yang bukan kaum kerabat yang dekat.
Bukan kaum kerabat yang dekat. Bi an kanat ajnabiyah aw dhata qarabatin ba'idah. Kalau dia kaum kerabat yang jauh tak apa. Kalau dia kaum kerabat yang jauh tidak mengapa. Lepas tu dibuat ilah lah, lidha'fi syahwah fi dhatil qarabatil qaribah ka bintil am fayaji'ul walad nahifan. Ni dikatakan ilah dia lah. Dikatakan ilah dia sebab lemah syahwat pada perempuan yang mempunyai kaum kerabat yang dekat, seperti anak saudara, sepupu. Maknanya anak bagi saudara ayah, anak bagi saudara lelaki bagi ayah, am. Kalau khal saudara bagi saudara lelaki ibu, sebelah ibu. Fayaji'ul waladu nahifan, dan datang mana dapat anak nanti dia kata kurus. Fayaji'ul waladu nahifan. Lepas tu dia buat datang bait syair apa semua tu, tuan-tuan boleh baca. Lepas tu yustahabu tu kita dah baca. Jadi nak yang sikit itulah nak yang semalam dia tak baca yang tu. Dia nak tengok-tengok balik lah. Jadi kita baca. Taib. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik, sambung kata syarah, kata musannif rahimahullah, wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i haraira. Sana mana dia? Wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i haraira wa lil 'abdi baina ithnataini wa la yankihul hurru amatan illa bi syartaini adamu sadaqil hurrah wa khawful anat. Baik, sampai situ. Jadi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, lepas musannif rahimahullah sebutkan hukum berkahwin. Jadi dia nak sebut pula hukum bagi seorang lelaki itu yang merdeka dan juga hamba, berapa banyak perempuan yang dia boleh kumpulkan sekali. Paling banyak berapa. Baik. Jadi ada bezalah antara laki-laki yang merdeka dan hamba. Baik. Sekejap. Boleh tambah orang lagi kan? Wafi tak ni ke? Wafi tak ni. Sat. Ya, 2 minit. Tadi yang tak call dia ke? Nak call ni. Dia tak habis lagi lah. Tak kan. Oh. Dia mesej kita tak habis lagi lah. Dia tak mesej lah. Cuma dia kata pengajian, kalau selepas pengajian dia akan mesej lah. Kata kelas dia dah habis dah. So bawa nak call ni. Okay. Satu lagi, Sudan pukul 6.30 kan, maghrib kan?
Ya ahli Sudan. Oh. 6 suku. 6 suku. Oh, ada lagi. 6 suku sekarang ni 5-50. Kan? Panjang. Boleh 45 minit lagi. InsyaAllah kita try esok. Maknanya kita try pukul 11 tepat. InsyaAllah. Maknanya adalah 1 jam setengah. Ustaz Nazim, apa nama ni, kelas kita waktu malam kau ke? Sebabnya kelas Ustaz Mahdi start dah Lepas tu kelas online Ustaz Tirmizi dia buat 3 hari dalam 1 minggu. Macam saat ni baru habis. Kejap kali aku kata habis 11 suku kelas Ustaz Tirmizi. Tapi banyak soalan, jadi habis dekat 11.40. Jadi waktu kelas kita nak tanya Ustaz. Kejap 2 minit lagi. Sazan. Ya. Dan nuskha minhasnya pada baligha illa lihajah dia letak koma betul khafifatul mahari, dia nasakkan khafifah. Oh. Kalau macam tu jadi Sombong tak ah. dia jadi ni apa, khabar kaun lagi ya. Nombor 7 ah. Maknanya semuanya 10 lah. Kalau khafifatul mahari yang mahal dia ni lah, yang mahal dia murah. Boleh aja. 10 ah. Baik. Baik wa yajuzu lil hurri an yajma'a baina arba'i haraira, dan harus bagi laki-laki yang merdeka bahawa ia himpunkan antara empat orang perempuan yang merdeka, 4 orang sahaja faqat, kata syarah, ai duna ma zada alal arba', yakni tidak boleh lebih daripada 4. Jadi laki-laki yang merdeka dia boleh himpunkan dalam satu masa 4 orang perempuan, tidak boleh lebih. Sama ada 4 orang perempuan tu dengan satu akad. Contohnya wa sallallahu sayyidina Muhammad, dia berkahwin dengan satu akad tu, himpun sekali 4 tu. Jadi wali tu dia katalah aku nikahkan dikau dengan fulanah binti fulanah dan fulanah binti fulanah dan fulanah binti fulanah dan fulanah binti fulanah dalam satu akad. Lepas tu kata pengantin qabil itu, tak ada masalah. Lepas tu kata Muhasyi, qauluhu an yajma'a ay fi aqdin wahidin, pada satu akad, au uqudin muta'addidah walau murattabah,
ataupun pada akad yang berbilang-bilang, walaupun secara tertib. Maknanya satu, lepas tu satu, lepas tu satu, lepas tu satu, tak ada masalah. Yang penting tidak lebih daripada 4. Kalau lebih daripada 4, kita kena tengok akad dia tu satu-satu ke, ataupun akad dia tu himpunkan terus lebih daripada 4. Baik, kalau akad dia satu-satu, contohnya tahun ni ataupun dia akad yang pertama, lepas tu dia akad pula yang kedua, lepas tu dia akad pula yang ketiga, dan dia akad pula yang keempat, lepas tu dia akad pula yang kelima. Baik, yang 4 ni sahih, yang kelima ni tak sahih, batal. Yang keempat tu batal. Kemudian Allah salah sama. Adapun kalau dia buat sekaligus 5, maknanya sekaligus satu akad tu 5 orang terus. Okey. Allah salah sama Muhammad. Jadi waktu tu 5 tu batal. Semua tak jadi. Wa qawluhu baina arba'i hara'ir ay walau kunna kafirat. Walaupun katanya baina arba'i hara'ir, walaupun perempuan-perempuan tu kafir. Fa kafir kitabiah lah. Tak ada masalah. Okey, fa in zada alaihinna, maka jika lebih Baik. Okey. Fa in zada alaihinna, maka jika lebih daripada 5, batalaz zaidu, batal yang lebih itu. Batal yang lebih itu saja, tapi dengan syarat in uqida ataupun in aqada alaihi ba'dal arba'. Dia dah ada 4 dah. Satu ataupun sekaligus 4 orang. Lepas tu barulah dia buat akad seorang lagi perempuan. Jadi yang kelima tu batal. Yang keempat ni sahih. Dia faham? Okey ya. Wa illa, dan jika tidak, maknanya dia tidak akad yang zaid tu selepas yang keempat, tapi dia pun buat sekali lebih. Semua tu sekali lebih. Waktu tu batalal kul, batal kesemuanya. Batalal kul id ibtal wahidatin laisa bi aula min ibtalil ukhra. Sebab membatalkan seseorang saja bukanlah terlebih aula daripada kita batalkan yang seorang lagi. Maksudnya kita batalkan yang pertama, ataupun kita batalkan yang kelima, ataupun kita batalkan yang keempat, ataupun kita batalkan yang ketiga. Tapi yang lain kita tak batalkan. Faham tak? Jadi kita membatalkan yang seorang ni, tidak membatalkan yang lain, itu tidak ada aulanya. Faham? Mafhum ah? Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Fayabtulul jami', maka batal kesemuanya. Batal semuanya. Tapi ada sebahagian khawarij, dia ambil ayat tu, fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Sebahagian khawarij dia mengatakan boleh menikahi 9 orang perempuan. Sebab waw kan lil jam'i. Jadi fankihu ma taba lakum minan nisa masna wa thulatha wa ruba'. Jadi semua 9. Sebahagian khawarij yang lain pula sebut 18. Kata boleh kahwin 18. Seperti mana ada orang Indonesia ada kahwin perempuan 18. Kan? Berdalil ayat tu juga. Yang tu sebab dia ambil makna masna tu isnain. Jadi 4 dah. Sulas 3. Jadi 6. Dah 10 dah. Lepas tu rubah 4, 8. Jadi semua sekali 18. Jadi itu yang mengatakan boleh kahwin 9 dan juga boleh kahwin 18, itu semua mencari ijma'. Dah ijma' dah. Bahawa Sayyidina Muhammad kahwin hanya 4. Sebab itulah Nabi SAW kata kepada Ghailan,
ketika mana dia masuk Islam, Nabi kata amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Jadi Ghailan ni Abu Sayyidina Muhammad, dia ada lebih daripada 4. Dia ada lebih daripada 4 orang isteri. Jadi Nabi kata suruh pegang 4 orang isteri ya. Adapun yang lebih itu pisahkan. Ini Nabi suruh berpisah. Jadi kalau kita tengok daripada Abu Sayyidina Muhammad, daripada hadis ni, yang mana dah kahwin pun Nabi suruh pisahkan, tinggal 4 saja. Ini kan daripada mula-mula lagi. Lebih lagi tak boleh. Sebab tu itu anda sebutlah dalam tu ada sebut, jadi anda baca aja. Wajawaza ba'dul khawariji tis'an akhdan min qawlihi ta'ala fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba' ay isnain wa thalas wa arba' wa majmu'u dhalika tis'un. Wa qala ba'dul khawarij aidan inna hadhihi al-ayata tadullu ala 18 li'anna ma'na mathna isnain wa thulath thalathah wa ruba' arba'ah wa majmu'u dhalika ma dzukira 18. Jadi kita mengaji dah kan. Masna, sulas, ruba' dia ni adl. Dia mamnu' min as-sarf. Kan? Allah sallallahu sayyidina Muhammad. Dia asalnya dua-dua tapi diadalkan, dipalingkan jadi masna. Lepas tu jadi sulas, lepas tu jadi ruba'. Asal dia masna. Jadi dalam ayat ni Allah sallallahu alaihi Muhammad, waw dalam ayat ni dengan mana au. Sebab tu waw terkadang datang dengan mana au. Maknanya masna au sulas au ruba'. 2 ataupun 3 ataupun 4. Baik. Wal muradu minal ayah wa hadha kharqun lil ijma'. Dan ini mencari adat lah. Wal murad minal ayah wallahu alam fankihu ma tabalakum minan nisa isnain aw salasan aw arba'an fala yajuzu ziyadatu ala arba' walidzalika qala sallallahu alaihi wasallam li Ghailan wa qad aslama ala ashri niswah. Dia ada 10 orang suami isteri. Nabi suruh ambil 4, lepas tu 6 lagi suruh pisah. Amsik arba'an wa farik sa'irahunna. Wa idza wajaba al-iktisar ala arba'in fid dawam fa fil ibtida'i aula. Wastufida min at-taqlid al-musannif bil harair jawazul jam'i bainal ima bi milkil yamin min ghairi hasrin. Walau kunna ma'al harair li itlaqi qouli ta'ala aw ma malakat aymanukum. Baik, jadi diambil faham daripada taqid musannif al-harair. Dalam matan musannif sebut wa yajuzu lil hur an yajma'a baina arba'i harair. Jadi diambil faham daripada taqid musannif harair tu harus untuk menghimpunkan antara hamba sahaya dengan milkul yamin, dengan jalan milik, walaupun lebih daripada 4, tanpa ada sakatan. Maknanya kalau ada 10 ke 20 ke, dia kaya, dia pergi ke suq, contohlah dia pergi ke sukul ima, maknanya suq yang jual hamba. Jadi dia beli 100 hamba, mafi muskilah. Dia beli 100 hamba ke berapa hamba tak ada masalah. Tapi untuk berkahwin hanya 4. Baik. Dan orang yang baik, soal, boleh tak dia nak kahwin dengan hamba dia? Man yujib. Dia nak kahwin dengan hamba dia. Untuk dia istimta' dengan hamba dia tu boleh. Kalau hamba dia tu ghair muzawwajah lah, maknanya tidak dikahwinkan dengan lelaki lain. Jadi dia boleh ambil kesedapan daripada perempuan tersebut walaupun bukan dengan jalan berkahwin, tapi dengan jalan milkul yamin. Tapi kalau dia nak kahwin dengan hamba perempuan dia, mari di. Tak boleh. Tak boleh ya? Ha? Tak boleh. Atau nak bagi boleh macam mana? Nak bagi boleh. Bebas hamba dia. Bebas hamba dia kahwin. Ahsan tak?
Nak kahwin dengan hamba tak boleh. Nak kahwin tu kena bebaskan dulu, lepas tu barulah dia boleh kahwin dengan bekas hamba tersebut. Baik. Dia bebas, hamba ni tak mau dia. Wah, dia jadi soleh tu. Okey. Wa sallallahu sayyidina Muhammad illa an tata'ayyan al-wahidah fi haqqihi kanikahi safihin wa nahwihi mimma yatawaqqafu 'ala al-hajah. Kecuali kecuali tertakyin, maknanya mesti oleh seorang perempuan pada hak seseorang tu. Jadi ada orang dia ni boleh seorang boleh seorang contohnya apa, seperti nikahnya berkahwinnya orang bodoh, orang safih, kita sebut orang bodoh lah, orang safih yang kita mengaji dalam bab hajar kan, safih, dia tak pandai nak berbelanja dan sebagainya. Jadi orang ni cukup seorang kadar hajat dia sahaja. Jadi hajat tu cukup dengan seorang. Jadi dia ni boleh seorang. Begitu juga majnun, orang gila pun sama juga, boleh tertentu atau mesti oleh seorang pada hak dia. Seperti nikahnya safih dan seumpamanya seperti orang gila, daripada perkara yang terhenti, yang bergantung ke atas hajat. Baik. Baik, itu bagi hur. Adapun hamba, wa yajuzu lil 'abdi walau mudabbaran aw muba'adhan aw mukataban aw mu'allaqan itquhu bi sifatin an yajma'a baina itsnaini ay zaujataini faqat. Dan harus bagi hamba sini bijami'i anwa'ihi, dengan kesemua jenis-jenis hamba. Sama ada hamba tu hamba mudabbar, hamba yang ditadbirkan, maknanya Rasulullah SAW dia punya tuan, dia kata kalau aku mati kamu merdeka, maka dinamakan hamba tu mudabbar. Ataupun hamba muba'ad, iaitu hamba yang separuh hamba, separuh merdeka. Contohnya ada hamba ni Sayyidina Muhammad, dia milik Zaid ada dua orang anak. Lepas tu ayah dia mati, mereka miliki hamba ni separuh-separuh. Kemudian seorang ni merdekakan dia. Jadi separuh merdeka, separuh hamba. Dia ni hamba muba'ad. Ataupun hamba mukatab, hamba yang dikitabah oleh sayyid dia. Maknanya kalau dia mampu bayaran sekian-sekian dalam tempoh sekian-sekian, maka dia merdeka. Ataupun hamba mu'allaq, hamba yang ditaklikkan merdekanya dengan sifat. Contohnya kalau kamu baligh, kamu merdeka. Ataupun kalau ada orang masuk minang kamu, maka kamu merdeka. Jadi ditaklikkan dengan satu sifat. Jadi kesemua jenis hamba-hamba ni dia boleh yajma'a baina isnain, boleh himpunkan dua isteri. Dia boleh himpunkan dua isteri. Maknanya dia paling banyak dua orang je lah, dia tak boleh lebih. Dan hamba perempuan ni dan hamba lelaki ni, dia boleh kahwin sama ada dengan hamba perempuan ataupun dengan perempuan merdeka. Sama ada isteri yang dia nak kahwin tu seumpama dia juga hamba, ataupun yang dia nak kahwin tu perempuan merdeka. Tapi berbeza dengan lelaki merdeka. Dia tak boleh kahwin dengan hamba kecuali ada syarat dia kat depan nanti. Okey, habis. Dia sini lepas ni dia nak sebut pula masalah orang merdeka dia nak kahwin dengan hamba. Kata musannif rahimahullah, wala yankihul hurru amatan li ghairihi. Kalau dia punya memang tak boleh lah. Dan tidak boleh menikah oleh lelaki-lelaki yang merdeka akan amah
akan hak ammah akan hamba perempuan li ghairihi. Hamba perempuan bukan milik dia. Milik dia memang tak boleh dah. Maknanya dia nak untuk orang lain punya tak boleh juga illa bi syartain, kecuali dengan dua syarat. Kecuali dengan dua syarat yang disebutkan di sini, ada dua syarat tambahan lagi, semuanya 4. Illa bi syartain, adami ataupun adamu bi syartaini, adami sadaqil hurrah ay faqdil hurrah atau adami ridaha bihi wa khawfil anad. Jadi dia tidak dapat mahar ataupun isi kahwin bagi perempuan yang merdeka. Perempuan merdeka ada, tapi dia tak mampu dari segi isi kahwin. Mahar dia mahal, sebab mahar orang orang merdeka ni tak samalah. Maknanya dia lebih mahal daripada mahar perempuan hamba. Jadi dia tak mampu dari segi mahar, dari segi mas kahwin tu dia tak mampu. Okey. Ataupun dia faqdil hurrah, tak ada perempuan merdeka. Tempat dia tu perempuan semua hamba. Fardu takdir lah. Tempat tu satu negeri tu yang dia duduk tu semuanya hamba. Ataupun bukan hamba, maknanya orang yang merdeka dan dia ada sodak, tapi perempuan tu tak mau mas kahwin banyak tu. Au adami ridaha bihi, ataupun ketiadaan reda perempuan tersebut, hurrah tersebut dengannya dengan sodak. Contohnya nak banyak 10,000. Dia kata aku tak mau 10,000. Dia kata kamu ni main saham banyak duit 30,000. Jadi dia kata banyak duit dia kena lebih sikit ya. Dia tak reda. Jadi itu pun samalah satu. Okey. Lepas tu satu yang pertama. Lazim, Di soal? Dekat bihi tu, dhamir tu kembali dekat sodak ke? Ke dekat rojul tu? Dekat sodak tu. Anda faham kat sodak tu kan ada sebut kembali pada rojul. Ada. Dan sebab bawah tu dia kata ai bizauji. Oh, dia sebut bizauji ya? Kan pada bawah tu. Boleh juga, boleh ihtimal bizauji. Dia sebut sini. Bawah lepas tu dia sebut juga tu, wa kadzalika adam ridaha bima qaddara alaihi minal mahar. Bi an talabat aksara minhu, dengan bahasanya dia meminta lebih daripada tu. Jadi boleh dua lah, maknanya kita ketiadaan reda dia tak reda, dia tak mau kat lelaki tu. Dia tak mau kat lelaki tu, ataupun dia tak mau jumlah tersebut. Bukan dia tak mau jumlah tu tak cukup, dia tak reda dengan jumlah tu, dia nak lebih. Okey. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan yang kedua, satu adam wujud adam sadaq al-hurrah. Yang kedua khauful anat ataupun khaufil anat. Anak ni zina. Ai az-zina, ataupun dia takut zina. Okay. Sekarang ni dia nak kahwin dengan perempuan merdeka. Sebab dia orang merdeka, dia tak boleh nak kahwin dengan perempuan hamba. Jadi dia nak kahwin dengan perempuan merdeka. Bila dia nak kahwin dengan perempuan merdeka, dia tak ada isi kahwin mahal. Jadi dia tak lihat pakat semua ni pakat jual mahal semua. Semua nak isi kahwin yang banyak dan dia tak mampu. Semua pakat 10,000 ataupun 20,000. Yang dia ada pun 1,000 je. Contohnya. Dan dia takut bila jatuh pada zina. Dia takut jatuh dalam zina. Okey. Jadi ini dua syarat. Ada lagi dua syarat. Kalau ikutkan faqdul hurrah tu jadi 3 dah tu. Adam wujudil hurrah 1. Adam sadaqil hurrah 2. Khauful anat 3. Dan yang keempat, adam wujudi hurratin aw amatin tahtahu tasluhu lil istimta'. Adam wujud hurrah aw amah tahtahu tasluh lil istimta'. Dia memang tak ada bini. Kalau dia memang ada bini dah, dia tak boleh nak kahwin dengan hamba.
Sebab dia dah ada orang untuk dia lepaskan kemahuan dia. Untuk dia istimta' ambil kesedapan dengan isteri tersebut. Dia tak boleh. Ataupun dia tak ada isteri, tapi dia ada hamba. Dia ada hamba, dan hamba tersebut, hamba tu berada di bawah milik dia lah. Jadi bila hamba tu milik dia, dia boleh ambil kesedapan daripada hamba tersebut. Jadi bila dia boleh ambil kesedapan daripada hamba tersebut, maka tak ada lah nama salah point takut zina tu tak jadi ya. Khauful anak tu tak berlaku lah. Sebab dia ada perempuan untuk dia istimta' dengan dia. Jadi kalau di bawah dia ada isteri yang merdeka, ataupun dia ada hamba, maka tak boleh dia kahwin dengan hamba orang lain. Kalau tak ada, kalau empat-empat ni syarat-syarat ni ada, barulah boleh dia kahwin dengan hamba orang lain. Itu tidak ada perempuan merdeka. Ataupun ada perempuan merdeka tapi dia tak mampu dari segi mas kahwin, sebab mas kahwin dia terlalu mahal, dan juga dia takut jatuh pada zina, dan dia tidak ada isteri ataupun hamba di bawah dia, di bawah jagaan dia yang tasluh lil istimta', yang patut untuk diambil kesedapan. Sebab boleh jadi ada tapi la tasluh. Contohnya budak tu kecil ke, dia ada hamba, hamba tu budak lagi, la tasluh lil istimta'. Faham? Jadi ini empat syarat. 4 syarat untuk seorang merdeka berkahwin dengan perempuan hamba bukan milik dia. Adapun kalau hamba milik dia, dia kena cerai dah. Dia kena bebaskan dulu baru dia boleh kahwin. Wa khawful anati ay az-zina muddata faqdil hurrah. Jadi dia takut berjatuh dalam zina pada tempoh ketiadaan perempuan merdeka tu. Waktu tak ada perempuan merdeka tu, dalam waktu tu dia takut jatuh dalam zina. Ini berkait dengan ayat lah. Ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut, وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. Dalam Asyiah tu ada khawful anat. Khawful anat, jalan bawah tu jumpa ayat tu lah. وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِلَى قَوْلِهِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ. Yakni barang siapa yang tidak mampu daripada kamu, dia tak mampu taul. Taul ni maksud dia sa'ah. Sa'ah maknanya kekayaan. Maknanya dia tak ada kekayaan, tidak ada wang, tidak ada biaya, pembiayaan isi kahwin. Jadi dia tidak mampu an yankihal muhsanat. Dia tidak mampu menikahi perempuan-perempuan merdeka. Maksud muhsanat itu perempuan-perempuan merdeka. Perempuan-perempuan merdeka al-mu'minat, yang beriman. Famimma malakat aimanukum, maka diharuskan menikahi daripada perempuan-perempuan yang di dalam milik dia. Yang dimiliki oleh tangan dia. Maksudnya yang dimiliki oleh dia lah. Perempuan-perempuan yang dimiliki oleh hamba-hamba. Bukan hamba dia. Maknanya boleh dia kahwin dengan hamba. Famimma malakat aimanukum. Boleh dia diharuskan menikahi daripada perempuan hamba. Min fatayatikum al-mu'minat, ayat dia. Maknanya ada kait mukminat dua ni, satu kat sini, satu lagi dekat hamba. Satu kat sini, satu kat hamba. Jadi dekat hamba tu memang kait. Hamba tu syarat dia, sekali kita akan sebut kat depan ni, syarat dia hamba tu memang mesti hamba yang Islam. Tadi masuk syarat lain yang tersebut. Okey. Tak sebut lah syarat ni. Okey, tak apa, dia sebut nanti.
Jadi dalam ayat ni kita tengok ila qauli wa zalika, zalika tu isyarat kepada keharusan untuk menikah hamba sahaya. Wa zalika, dan demikian tu, yakni keharusan menikahi hamba sahaya tu liman khasyiyal anata minkum, iaitu bagi mereka yang takutkan zina daripada kamu. Dia takut berlaku zina, maka boleh untuk dia berkahwin dengan hamba. Wat taul as-sa'ah, bukan tul, at-taul. Dengan fathahkan ta. Itu dengan mana as-sa'ah, al-ghina. Wal muradu bihi, apa maksud dengan taul? Al muradu bihi bitaul al mahru, mahar, isi kahwin. Jadi dia tidak ada biaya isi kahwin. Itu maksud dia adam sadaq al hurrah. Jadi dia boleh kahwin dengan hamba. Lepas tu apa maksud dengan muhsanat dalam ayat tu? Wal muradu bil muhsanati al harair. Maksud muhsanat di situ adalah perempuan merdeka. Wal muradu bil mu'minatil ula, bukan. Wal mu'minatul ula jaryun ataupun jara alal ghalib. Jadi perkataan mukminat yang pertama tu iaitu an yanqiha al muhsanatil mu'minat. Itu mukminat yang pertama. Mukminat yang kedua selepas famimma malakat aimanukum, selepas tu ada sebut mukminat. Tengok ayat lah tu. Jadi mukminat yang pertama ni dia berlaku atas ghalib. Maknanya bukan kaid. Bukan kaid. Sebab apa kata bukan kaid? Li'annal hurratal kitabiyah kal hurrah al muslimah fil man'il amah. Kerana perempuan merdeka ahli kitab, dia tu seperti perempuan Islam pada menegahkan kahwin hamba perempuan. Maknanya katalah ada dia mampu untuk dia kahwin dengan perempuan kitabiah contohnya, ataupun ada dalam bawah jagaan dia perempuan kitabiah yang merdeka, maka itu menghalang daripada dia kahwin dengan perempuan hamba. Jadi perkataan mukminat yang pertama tu itu jaryun alal ghalib, bukannya qaid. Kama yu'lam min qauli syarih, seperti mana diketahui daripada perkataan syarih, an la yakuna tahtahu hurratun muslimah atau kitabiyah. Nampak? Tu syarat yang kita sebut tadilah. Maknanya tidak ada di bawah dia, yakni adam tersebut ni, adam wujud hurrah. Adam wujud hurrah muslimah atau kitabiyah. Tu tambah sikit lagi. Ketiadaan di bawah dia perempuan merdeka yang Islam ataupun ahli kitab. Bi khilafil mu'minat as-saniyah, bersalahan perkataan mukminat yang kedua. Fa innahu qaidun fi haqqil mu'min. Itu jadi qaid. Perkataan mukminat dalam ayat tu yang kedua, yang disebut kali kedua tu, itu jadi qaid pada hak orang mukmin. Sebab apa orang Islam yang nak kahwin dengan hamba, syarat hamba tu mestilah Islam. Li'annahu yushtaratu islamul amah fi haqqil muslim kama sayati. Okey. Kita baca lagi dua syarat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa tarakal musannif, kata syarih, wa tarakal musannif rahimahullah syartaini akharaini. Musannif meninggalkan lagi dua syarat nak kahwin dengan amah. Ahaduha, satu daripada dua syarat tersebut, alla yakuna tahtahu hurratun muslimah au kitabiyah tasluhu lil istimta'. Tidak ada di bawah seorang lelaki tersebut, lelaki merdeka tu, perempuan muslimah. Perempuan merdeka yang muslimah, yang Islam, ataupun perempuan merdeka yang kitabiah, yang patut padan untuk diambil kesedapan daripada perempuan tersebut. Jadi kalau dia ada perempuan muslimah ataupun kitabiah tapi la tasluh lil istimta', tak patut untuk istimta', ambil kesedapan. Contohnya budak tu kecil, contohnya perempuan yang ada bawah dia tu kecil, dia kecil lagi dan dia tak patut didukhul lagi lah, tak patut dijimak lagi, dia masih kecil lagi. Ataupun perempuan tu perempuan ratqa, ataupun perempuan tu perempuan qarna. Perempuan ratqa ni nanti kita akan tengoklah uyub, antara uyub nikah adalah ratqun. Ratqun maknanya dia punya faraj dia tertutup dengan isi. Maknanya insidadu mahallil jima' bilaham. Tertutup tempat jima' tu dengan laham. Jadi ada isi kat situ dan dia menutup tempat jima', lubang jima' tersebut.
Jadi itu antara uyub yang mana suami boleh minta fasakh. Adapun koron sama juga insidat mahalli al-jima' tapi bukan bilaham tapi bi'azam, dengan tulang. Maknanya tertutup tempat jima' tu dengan tulang. Jadi waktu ni ada perempuan tapi la tasluh lil istimta'. Jadi waktu tu bolehlah untuk dia berkahwin dengan amah. Wasani, syarat yang kedua, Islamul amah allati yankihuhal al-hur. Islamnya perempuan perempuan hamba perempuan tu yang dia nak bernikah dengan, yang nak dinikahi oleh lelaki yang merdeka tersebut. Fala yahillu li muslim amatun kitabiyah. Tak halal bagi seorang muslim oleh hamba perempuan ahli kitab. Tak boleh. Tahib. Kemudian kalau dia dah kahwin, katalah tadi dia susah sebab dia tak mampu, dia susah, jadi dia tak mampu nak bayar isi kahwin ataupun mas kahwin, mahar perempuan tersebut, perempuan hurrah. Jadi dia kahwin dengan hamba. Takdir Allah Ta'ala lepas dia kahwin dengan hamba tersebut, dia jadi senang. Lepas dia kahwin dengan hamba tersebut, dia jadi orang senang, dia jadi kaya. Jadi adakah terfasah perkahwinan tadi? Jadi jawabnya perkahwinan tadi tidak terfasah. Perkahwinan tadi tidak terfasah. Yang ini masuk dalam dalam kaedah yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Dalam tu ada qauluhu lam yanfasih nikahul amah. Ai li annahu dawam. Dawamun li annahu dawamun yughtafaru fid dawam ma la yughtafaru fil ibtida'. Kata syarah, wa idza nakahal hurru amatan bi syurutil madhkurah, apabila lelaki merdeka tu dia mengahwini perempuan hamba bukan milik dia lah, dengan syarat-syarat yang tersebut, summa aisara, kemudian dia jadi senang. Dia adalah duit sodak tadi tu. Untuk isi kahwin tu, mahar tu. Wa nakaha hurratan, lepas tu dia dapat kahwin dengan perempuan yang merdeka. Wanakah, dan dia mengahwini perempuan yang merdeka. Adakah terfasakh perkahwinannya dengan hamba tu? Lam yanfasikh nikahul amah. Jadi pernikahan dengan amah tersebut tidak terfasakh. Baik, mafhum ah? Baik, lepas tu masuk dalam matan baru ni, musannif rahimahullah nak syuruk pada hukum ahkam nazar, hukum ahkam melihat perempuan. Kata musannif, wa nazaru rajuli ilal mar'ati ala sab'ati adrubin, ay ala sab'ati anwa'in. Jadi nazar laki-laki kepada perempuan tu atas 7 jenis. Yang berkait dengan nikah kahwin ni yang keempat. Tapi disebut juga yang lain-lain tu atas jalan istitrat, atas jalan munasabah. Maknanya istitrat zikru syai' fi ghairi mahallihi li munasabah. Menyebut sesuatu bukan pada tempat dia akan ada munasabah. Jadi munasabah sebut masalah nazar. Nak sebutnya nazar untuk perempuan yang nak dipinang. Itu yang nombor 4 nanti. Maknanya harus untuk kita lihat perempuan yang nak dipinang. Dan walaupun dengan izin, dengan syaratlah kita memang ada keinginan untuk berkahwin, kita ada azam untuk berkahwin dengan perempuan tersebut, dan kita ghalabah zon kita ni perempuan tu akan terima kita, jadi boleh nazar kan. Tapi disebut juga masalah melihat bukan untuk nikah. Allah sayyidina Muhammad. Jadi itu kita baca esok. Ini cukup lah kot. Tengok sana pukul 6.30 dah. Dia pun nak sembahyang maghrib. InsyaAllah esok kita cuba pukul 11 lah. Pukul 11 tepat kita cuba baca. Kalau pukul 11 kita boleh berhenti pukul 12.30. Jadi kita boleh baca 1 jam setengah. Jadi kat Sudan tu dah lah maghrib. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallah bihamdi, syahadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaih.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.